Video 3 tentang kulat. Okay, topik dalam video ini ialah realiti tentang mycorrhizal. Dalam video yang lepas, kita bercerita tentang mitos tentang mycorrhizal. Ya, apa yang orang percaya tapi sebenarnya tak benar ya, tentang kulat ataupun fungi yang ada dalam tanah. Jadi minggu ni, dalam video ini, saya ingin bercerita tentang realiti, realiti tentang mycorrhiza ataupun kulat yang ada dalam tanah. Jadi dalam video yang lepas, saya ada ceritakan bahawa orang zaman dahulu tak tahu, dia tak tahu tentang manfaat kulat dalam tanah. Sebenarnya kepercayaan yang zaman dahulu tu disebabkan dia telah dibukukan dan ramai ahli sains percaya, mycologist percaya bahawa kulat ni sebenarnya memudaratkan. Jadi ilmu ni dia turun kepada saintis yang zaman sekarang. Orang lama lah terutamanya. Dan ini amat ketara di kalangan pekebun ya, sebab dia belajar zaman dulu. Jadi dia percaya bahawa kulat tu merosakkan tanaman. Jadi kepercayaan ni dibawa hingga sekarang. Sebagai bukti ya, kalau kita pergi ke nursery, kalau kita beli tanah untuk potting lah, untuk kita letak dalam pasu, kebanyakan daripada tanah-tanah ni disterilkan. Maksudnya dibunuh kulat yang di dalam tanah tu. Ini satu contoh amalan yang memberi tanggapan bahawa kulat dalam tanah itu memudaratkan tanaman atau tumbuhan. Satu lagi, sebab penemuan ni kira penemuan baru lah, walaupun di abad ke-19 dah ada sebenarnya saintis yang buat kajian dan telah membuktikan bahawa kulat mycorrhizal ni memanfaatkan tumbuhan. Tapi disebabkan kulat mycorrhizal ni kita tak dapat asingkan, zaman dulu lah dia tak dapat asingkan untuk buat kajian. Kalau kita asingkan pun, kita letak dia dalam persekitaran yang beza, menyebabkan dia tidak lagi memanfaatkan tumbuhan, sebaliknya memudaratkan. Jadi disebabkan oleh itu, ramai orang yang tak tahu bahawa kulat dalam tanah ni sebenarnya baik untuk tanaman. Sebagai contoh kalau kita pergi pada kebun orkid, orang yang tanam orkid, mereka biasanya kalau orkid tu dia tanam, dia propagate daripada yang dah ada lah, dia tak ambil daripada spora. Sebabnya bila mereka nak propagate daripada spora, daripada benih, fail. Sebenarnya untuk orkid tu tumbuh daripada benih tu daripada spora tu, ia perlu ada kulat mycorrhizal ni di dalam tanah. Tapi sebabkan mereka tak tahu, jadi mereka gagal untuk propagate, sebab mereka tak integrate kulat mycorrhizal ni, kulat yang simbiotik ataupun yang sehidup dengan tanaman ni di dalam tanah. Jadi kita pun tak boleh nak salahkan mereka, sebab kalau kita cari buku-buku pertanian yang ada di Malaysia ni, di negara kita, yang tempatan lah, maknanya saya sendiri pun tak jumpa mana-mana buku yang ada bercerita tentang manfaat mycorrhizal ni. Belum ada. Jadi siapa yang tahu tentang kulat mycorrhizal ni? Sebenarnya kalau diperhatikan, hanya orang yang menanam secara organik. Mereka akan nampak kepentingan kulat yang ada dalam tanah ni. Jadi kalau tanya mereka tak akan
nafi, bahawa kulat dalam tanah ni, mycorrhizal ni, dia memberi manfaat kepada tanaman. Jadi manfaat yang macam mana? Manfaat yang saya maksudkan ialah ia membantu biji benih supaya bercambah. Yang pertama, ia membantu pertumbuhan tanaman itu sendiri, dan ia juga membantu kesuburan tanaman itu. Kulat dalam tanah, ya. Jadi kalau kita nak benih kita tumbuh cepat, kita jangan bunuh kulat yang ada dalam tanah. Jangan bunuh. Untuk dia tumbuh, pertumbuhan tu cepat besar, dalam tanah tu perlu ada kulat, iaitu kulat panjai mycorrhizal yang bekerja sama dengan akar tanaman. Dan kalau kita nak pokok kita subur, tanah kita mesti ada kulat dalam. Sebab tu, kalau kita masuk kedai pertanian, kita perhati betul-betul, kalau ada kedai hardware ke kedai apa ke yang ada section gardening lah, kalau mereka ada bahagian untuk penanaman secara organik, mereka akan jual tanah yang dah ada spora mycorrhizal dalam. Jadi dia memang letak pada package tu, tanah ni mengandungi spora kulat ataupun haifa kulat ataupun mengandungi akar daripada tanaman yang sebelum ni yang dah ada kulat mycorrhizal dalamnya. Bahagian organik saja. Kalau bahagian kalau kedai yang jual racun, yang jual apa ni, dia takkan ada tanah macam ni. Yang mereka jual, kalau mereka jual tanah, mereka akan jual tanah bakar. Tanah bakar dah tak ada kulat, semua dah mati. Tanah tu dah kira tanah yang dah mati. Sekarang ni yang mana satu ni tadi kata orang percaya bahawa kulat tu memudaratkan. Sekarang kata ada bahagian pertanian yang mula nampak manfaat kulat di dalam tanah. Dua lah. Satu, kumpulan tadi yang pertama tadi yang saya cakap ialah yang berkebun secara konvensional. Kumpulan yang kedua yang sedar tentang kepentingan kulat ni adalah daripada kumpulan yang menanam atau berkebun secara organik. Jadi sebab tu kalau kita Google ataupun kita cari maklumat dalam internet pun, kita nampak dah mula ada kajian tentang peranan mycorrhizal ni di dalam pertanian. Dah mula ada. Jadi sekiranya follower berminat untuk tahu tentang manfaat kulat di dalam tanah ni, ingat follow siri video ni, video tentang kulat ni. InsyaAllah saya akan bercerita tentang kulat ni dengan lebih, nak kata terlalu mendalam tu tak juga, dengan lebih sikit lah daripada orang lain. Jadi tiga benda, tiga perkara. Macam mana nak perbanyakkan kulat ataupun panjai mycorrhizal ni. Nombor dua, bagaimana ia berfungsi atau ia bekerja, dan bila kita boleh gunakan atau waktu yang sesuai untuk kita gunakan mycorrhizal ni untuk dimanfaatkan oleh tanaman kita. Jadi saya akan dedahkan sedikit sebanyak tentang maklumat tentang fungi, rupa serta ciri-cirinya, dan pelbagai jenis kulat ataupun fungsi, berbagai jenis kulat serta fungsi fungi mycorrhizal. Sebab dia ada banyak jenis. Jadi setiap jenis mycorrhizal ni dia beroperasi dengan cara yang berbeza, dan saya akan bincangkan ciri-ciri tersebut serta manfaatnya terhadap tanaman.
Jadi maklumat tentang klasifikasi yang berkait dengan proses pembiakan fungi, benda-benda yang rumit tu saya tak akan cerita dalam siri video ni. Sebab video ni hanyalah untuk kita yang berkebun, macam mana cara kita nak manfaatkannya. Jadi kalau nak tahu tentang fungi atau kulat dengan lebih mendalam, yang secara menyeluruh, dapatkan buku lah untuk berkenaan dengan fungi ini. Ataupun mungkin di masa yang akan datang saya boleh buat satu siri video yang baru. Kita tengoklah insya-Allah kalau panjang umur ada rezeki kita buat siri tersebut. Jadi yang saya akan bincangkan ialah tentang bagaimana kulat mycorrhizal ni berfungsi yang kita boleh manfaatkan dalam pertanian dan kita boleh sesuaikan dalam aktiviti berkebun kita. Sebab kebanyakan follower yang ikut tanam sendiri ni adalah kita yang berkebun secara kecil-kecilan di rumah, ya. Jadi antara jenis kulat yang kita akan bincangkan ialah kulat mycorrhizal daripada kumpulan yang dikenali sebagai arbuscular. Arbuscular ni adalah kumpulan fungi atau kulat mycorrhizal yang bekerjasama dengan tanaman semusim, annual punya tanaman, tanaman yang semusim. Jadi yang tu saya akan cerita sebab biasanya kita yang berkebun di rumah ni kita tanam sayur hanyalah untuk satu musim saja. Sebab tu saya akan cerita tentang kulat mycorrhizal daripada kumpulan arbuscular. Jadi kegunaannya dalam horticulture juga saya akan ceritakan, dan disebabkan oleh pohon pun bergantung kepada mycorrhizal ni. Jadi saya akan fokus perhubungan di antara mycorrhizal arbuscular ni dengan horticulture serta kulat daripada kumpulan ectomycorrhiza. Kulat daripada kumpulan ectomycorrhiza. Sebab ini ada kaitan dengan pohon yang kita tanam. Jadi follower yang jalankan aktiviti secara hidroponik, biasanya ramai yang anggap kulat ni sebagai satu masalah sebab kita tanam tanaman dalam keadaan basah, ya. Kalau kulat tu naik, memang teruk jadi. Okey, sebenarnya itu adalah mitos. Sebab kulat mycorrhizal ni juga kita boleh manfaatkan supaya dia bekerjasama dengan tanaman kita sekiranya kita lakukan perkebunan secara hidroponik. Ia boleh dimanfaatkan. Jadi sebab saya sendiri saya tak berkebun secara hidroponik, jadi apa yang saya nak sampaikan nanti dalam video adalah supaya mitos bahawa kulat adalah musuh kepada tanaman hidroponik ni dapat kita pangkas, dapat kita sangkal, ya. Sebab kulat dengan tanaman ni ia adalah sehidup, ya. Ia saling bergantungan. Kalau kita nak tanaman kita lebih subur, hasil tuaian kita lebih banyak, kita mesti manfaatkan kehadiran kulat mycorrhizal. Dan saya juga akan buat video bagaimana pertanian yang memanfaatkan mycorrhizal ni akan dapat membantu kita menggunakan baja dengan lebih efisien. Sebab tanpa kulat mycorrhizal ni, pekebun dia akan guna banyak baja untuk bekalan nitrogen dan fosforus, N dan P. Sedangkan kalau kita guna mycorrhizal, kita manfaatkan mycorrhizal, keperluan baja daripada dua nutrien ni kita dapat kurangkan. Itu akan menguntungkan kita.